petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat pada pagi ini ialah berkaitan dengan siasatan SPRM terhadap Tun Daim Zainuddin. Ini telah menjentik Tun Mahathir Mohamad sendiri sehingga beliau memberikan keputusan ataupun komen yang paling panas sekali. Kita sebenarnya menunggu-nunggu mencari-cari apa komen Tun Mahathir di dalam isu terkini berkaitan siasatan SPRM terhadap Tun Daim Zainuddin dan juga pendedahan di laman sosial, laman web atau blog sabudin.com menulis tentang laporan polis yang pernah dibuat oleh Anwar Ibrahim terhadap Tun Daim Zainuddin pada tahun 1999. Ini telah menyebabkan Tun Mahathir bangkit dan mula bersuara. Beliau akhirnya buka suara, buka mulut, cerita hal yang sebenarnya. Namun ini pula yang Mahathir kata, semua tun perlu disiasat. Jika gagal jelaskan, sita harta mereka. Adakah maksudnya Tun Mahathir Mohamad pun sedia untuk disiasat? Adakah beliau juga sedia untuk disita harta? Ini kata-kata Mahathir. Semua tun perlu disiasat. Jika gagal jelaskan, sita harta mereka. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad memang terkenal dengan kenyataan-kenyataan sinis dan sindirannya yang tajam lagi pedas. Terbaru, Mahathir Mohamad memperli pihak berkuasa sambil menggesa kerajaan menahan reman semua mereka yang memegang gelaran tun, termasuk dirinya jika tidak mendedahkan sumber kekayaan mereka. Katanya itu selepas SPRM melancarkan siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin, juga bergelar tun dan adalah sekutu rapat Mahathir. Berhubung dakwaan pengubahan uang haram dan juga rasuah, kata Tun Mahathir, saya bersetuju sepenuhnya bahawa tun perlu disiasat jika mereka tidak dapat menjelaskan di mana atau bagaimana mereka mendapat uang itu. Harta mereka harus disita, kata Tun Mahathir. Untuk makluman anda semua, di Malaysia bilangan tun amat sedikit. Hanya mereka yang istimewa, hanya mereka yang layak, dan hanya mereka yang benar-benar boleh terima itu akan bergelar tun. Dan kalau tak silap saya, gelaran tun adalah gelaran atau pangkat yang paling tinggi ada di Malaysia. Ianya bukan mudah untuk diperoleh. Jadi kalau maksud kata Tun Mahathir ini, semua tun harus disiasat dan boleh ditahan reman kalau tidak menjelaskan dari mana mereka mendapat uang. Makna kata, ramailah tun yang bakal direman. Tapi pada hemat saya, bukan apa yang dikatakan oleh seperti Tun Mahathir. Bukan semua tun itu perlu disiasat oleh SPRM. Memandangkan bukan semua tun mempunyai banyak masalah ataupun ada masalah. Kata Tun Mahathir Mohamad, saya bersetuju sepenuhnya bahawa tun perlu disiasat. Jika mereka tidak dapat menjelaskan di mana atau bagaimana mereka mendapat uang itu, harta mereka harus disita. Kata Tun Mahathir, tidak perlu mendapatkan bukti dokumentari, tetapi salah laku mereka. Sakwa sangka sahaja sudah memadai. Wah, begitu hebatnya Mahathir cuma menyindir kerajaan pada kali ini. Tun bukan sahaja harus disiasat, kata Mahathir, mereka juga perlu direman sehingga mereka mendedahkan sumber uang mereka. Jika mereka tidak berbuat demikian, ia pasti kerana mereka mahu menyembunyikannya, katanya sinis pada hantaran di media sosial hari ini. Minggu lalu, SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan bernilai komersial tinggi milik Daim dan keluarganya. Ini dilaporkan berlaku selepas bekas menteri itu enggan mematuhi permintaan SPRM untuk mendedahkan pegangan kewangannya dan juga keluarga. Penyitaan itu dikaitkan dengan penyiasatan anti pengubahan wang haram
yang bermula pada akhir Mei lalu mengenai transaksi korporat bernilai RM2.3 bilion pada November 1997. Urus niaga itu melibatkan Syarikat Senarai Awam Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad. Agensi anti rasuah itu juga dilaporkan sedang menyiasat perniagaan Daim dan bagaimana tokoh korporat itu memperoleh semua asetnya. Mahathir pada catatannya hari ini secara sinis berkata, rasuah mesti dibenteras dengan apa cara sekalipun, melainkan peguam negara percaya tuduhan itu bermotifkan politik. Jika peguam negara berpendapat tuduhan itu berpunca daripada politik, adalah hak peguam negara untuk tidak meneruskan pendakwaan. Pasport perlu dipulangkan. Ini adalah hak AG. Mahkamah tidak boleh mempersoalkan keputusan peguam negara, tambahnya. Mahathir juga dipercayai merujuk keputusan Jabatan Peguam Negara untuk menarik balik tuduhan rasuah terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, antaranya atas sebab kebimbangan terhadap dakwaan penganiayaan politik. Bekas ahli Parlimen Langkawi itu juga merujuk kepada anak didiknya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang dijatuhkan jatuhi hukuman sebat atas kesalahan rasuah. Malaysia benar-benar mengikut kedaulatan undang-undang, malah pesalah pertama mesti menerima kuasa penuh kedaulatan undang-undang. Jika hukuman sebat adalah wajib, maka pesalah mesti disebat. Di Malaysia, undang-undang adalah tertinggi. Kita semua mesti mematuhinya, kata Tun Mahathir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang paling mengejutkan kita hari ini ialah berkaitan dengan banjir di Kelantan. Banjir di Kelantan itu biasa saja. Banjir di Terengganu pun biasa. Bukan karena ianya biasa-biasa, tetapi sudah menjadi seperti lumrah untuk banjir berlaku di Terengganu dan Kelantan pada waktu musim tengkujuh. Namun kali ini yang menjadikannya amat pelik dan luar biasa menarik perhatian ramai netizen, khususnya para pemerhati politik dan pemerhati isu semasa di Malaysia, ialah apabila berlaku kejadian banjir yang amat maha dahsyat. Ada orang kata banjir di Kelantan maha dahsyat, lebih dahsyat daripada yang paling dahsyat, lebih dahsyat daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Ini menimbulkan persoalan, sehingga saya cuba mencari apa yang dimaksudkan banjir di Kelantan maha dahsyat. Rupa-rupanya ini yang menyebabkan netizen menggelar, mencop ataupun mengisytiharkan banjir di Kelantan adalah maha dahsyat pada tahun ini kerana rumah Menteri Besar Kelantan sendiri dinaiki air. Bayangkan saudara-saudara sekalian, rumah seorang menteri besar boleh dinaiki air. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Kata para netizen, khususnya bagi mereka yang menjadi seteru kepada PAS. Mereka kata, bagaimana rumah seorang menteri besar Kelantan boleh dinaiki air? Itu yang menjadi persoalan ramai. Di mana kedudukan rumah Menteri Besar Kelantan ini sehingga boleh dinaiki air, kata mereka lagi. Ataukah ada penyebab yang lain, kata mereka. Kebiasaannya banjir ini hanya kena disebabkan beberapa hal, termasuklah kegagalan pembentungan, kegagalan pengairan, dan kegagalan saliran. Jadi adakah itu menyebabkan rumah Menteri Besar Kelantan dinaiki air? Rumah Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasruddin Daud di Kampung Meranti, Kota Baru turut dinaiki air akibat banjir yang melanda beberapa negeri di semenanjung Malaysia. Pun begitu, banjir tidak menghalang Muhammad Nasruddin daripada meneruskan tugasan menerajui pentadbiran di negeri itu. Paras air naik agak cepat, kata laporan ini di Malaysia Kini. Lewat malam tadi, kawasan rumah saya turut dinaiki air dan sekitar Kampung Meranti, kata beliau. Alhamdulillah, pagi ini masih dapat melaksanakan tugasan rasmi kepejabat untuk memimpin mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Kelantan di Kota Darul Naim, katanya pada satu hantaran
di media sosial hari ini. Setakat awal pagi tadi, jumlah mangsa banjir yang dipindahkan di 6 negeri yang terjejas banjir terus meningkat kepada 28.310 orang, dan dengan Johor dan Sabah menjadi negeri terbaru dilanda bencana itu. Pusat Kawalan Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan Kelantan kekal dengan jumlah mangsa tertinggi sebanyak 17.466 orang yang dipindahkan ke 89 pusat pemindahan sementara PPS, meningkat daripada 15.145 orang yang ditempatkan di 92 PPS pada 4 petang semalam. Di Terengganu pula, jumlah mangsa sedikit menurun kepada 10.103 orang yang berlindung di 113 PPS. Ini berbanding 10.199 orang di 125 PPS petang semalam. Begitu juga di Pahang yang merekodkan seramai 485 mangsa di 9 PPS berbanding 590 mangsa di 13 PPS. Selangor pula dengan 4 mangsa yang ditempatkan di PPS daerah Kuala Langat, manakala 2 negeri terbaru dilanda banjir yaitu Sabah dan Johor masing-masing merekodkan seramai 169 mangsa di 3 PPS dan 83 mangsa di sebuah PPS. Hujan berterusan juga dijangka berlaku sepanjang hari ini di Terengganu, daerah Dungun dan Kemaman, Pahang, Jerantut, Kuantan, Pahang, Pekandan, Rompin dan Johor, Segamat, Mersing dan Kota Tinggi. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen tentang isu kali ini ialah mereka bertanya kenapa rumah Menteri Besar Kelantan boleh dinaiki air. Kata mereka amat mendukacitakan kerana rumah orang paling penting dan besar di Kelantan boleh pula dinaiki banjir. Ada yang bertanya, kata mereka, adakah pemimpin-pemimpin di Kelantan juga terjejas yang lain? Saudara-saudara sekalian, ayuhlah kita berdoa untuk kesejahteraan negara kita. Kita berdoa supaya semua mangsa banjir dalam keadaan yang selamat dan dipermudahkan. Semoga Menteri Besar Kelantan juga dalam keadaan yang sihat walafiat dan banjir di rumah beliau dapat surut dengan lebih cepat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.